الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التكويل واهدنا إلى سواء السبيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين Amin ya rabbal alamin. Selamat bertemu kembali kepada sahabat-sahabat yang dah selalu bersama saya dan selamat datang diucapkan kepada sahabat yang barulah. Saya nak boleh berkenalan sedikit dengan sahabat-sahabat baru ni, silakan. Siapa nak mulakan berkenalan? Ta'aruf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosnani. Sebenarnya diminta oleh admin untuk bantu merakam program ni. Alhamdulillah. InsyaAllah mungkin asbab je tu kot untuk kita jadi untuk bersama-sama dalam grup ni. InsyaAllah asbab. InsyaAllah. Alhamdulillah. Takbir. InsyaAllah. Yeah. Ada orang lain yang baru lagi? Salmiah Hariri. Rahmah. Saya Layina Mitina Upal. Ustaz, cikgu dah apa, minggu lepas saya dah masuk dah. Ya, Layina. Alhamdulillah. Okey, ada orang lain lagi? Nak kenal-kenal? Okey, tak apalah. Baik. Syukur Alhamdulillah. Mari hari ni saya nak mohonlah kita bersama-sama ada permintaan lah untuk kita menghadiahkan bacaan Al-Fatihah kepada Allahyarham Abu Hassan bin Naim, iaitu suami kepada sahabat kita dalam kelas ni, Mak Juwariah. Bersama-sama kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah. Sekaligus kita hadiahkan bacaan Al-Fatihah ini kepada kedua ibu bapa kita, kepada saudara mara kita, guru-guru kita dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Semoga Allah lapangkan kubur pada semua arwah-arwah ya, dan semoga ditempatkan roh-roh mereka bersama para salihin, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, baiklah, saya teruskan majlis ni dengan pemahaman vokal ya. Jadi pada sahabat-sahabat, hai Ida. Waalaikumsalam. Dan sahabat-sahabat yang lama, ada nak tanya apa-apa tak? Sahabat yang lama, bubbling macam mana? Boleh buat? Dah baik, dah elok? Dalam proses mencuba, cikgu. Dalam proses mencuba, tapi saya kena dengar. Jadi tak pencubaan tu. Silakan. Assalamualaikum, cikgu. Saya baru baik dari baca. Mencubalah semampu. Boleh. Sebab saya guru, saya cikgu ni, saya bukan nak dengar yang sempurna. Saya nak dengar dia punya proses tu. Silakan. InsyaAllah.
Saya hari tu saya komplain saya lidah main peranan kan. Saya nak cuba bibir je kan. Cuba. Sekarang bibir tu kan? Bibir. Ya. Tapi Jadi, dah jadilah tu. Dah jadi. Kita tak Baik. boleh. Kita lahir pun mana boleh terus besar. Kita melalui proses. Tak boleh terus berjalan kan. Perlahan bagus. Ya. Terima kasih. Agaknya apa yang membuatkan proses tu boleh terjadi? Saya cuba elakkan lidah main peranan. Sebab jadi cikgu kata fokus kan? sepatutnya bibir kan. Bibir. Jadi kita fokus lah. Supaya bibir kita yang bergerak bukan lidah. InsyaAllah. Ya. Agak-agaknya lah kalau ada orang yang mengalami masalah macam Puan Sabariah ni, agaknya macam mana Puan Sabariah nak bagi tahu dia orang tips latihan tu? Macam mana Puan fokus apa yang Puan fikir, apa yang Puan cakap pada diri, apa yang Puan cakap pada lidah. Itulah macam cikgu selalu pesan kan. Maknanya buat dalam keadaan tenang. Kan? Tenang. Lepas tu kita secara spontan memang tak boleh buat lah. Kita letak juga tangan di tepi bibir, tepi pipi kita ni. Dan cuba sedaya mungkin lah untuk gerakkan bibir bukan lidah. Akhirnya jadi jugalah. Alhamdulillah. Saya suka mendengar proses tu. Saya ni sebab kita tahu tau jadi dengan tak jadi tu semua ada masalah. Ada orang dia ambil masa cepat, ada orang dia diuji dengan lambat. Jadi yang cepat tu pun saya suka nak tahu macam mana boleh cepat. Apa yang dia orang buat. Sebab kemahiran itu yang boleh kita kongsi dengan orang. Sebagai seorang yang kongsi ilmu vokal ni, saya tak boleh anggap orang tu macam saya, macam buat je lah, saya dulu sekejap je dapat. Saya tak boleh cakap macam tu. Sebab setiap orang tak sama. Jadi saya kena tahu. Saya boleh kata. Sebab tu saya cakap dengan Puan Sabariah, tenang. Kadang-kadang sampai tahap kita kena cakap dengan lidah kita. Lidah, kau diam lidah. Kau jangan buat kerja kau rehat dulu. Sampai kena cakap macam tu. Jadi itu yang saya kata, dia bukan sekadar buat jadi asal dia tak boleh. Sebab itu saya kata bila kita tengok saya dalam kelas pun, kelas yang lain saya ikut kan, kadang benda tu saya tak tahu macam mana nak dapat. Tapi tak ada tips yang menyuruh saya buat apa. Dia cuma akan cakap, practice je lah. Tapi how to practice? Practice yang macam mana yang boleh menjadikan dia. Jadi itu yang saya kadang-kadang payah juga kan bila kita banyak fikir macam tu. Kadang cakap juga dengan guru-guru yang mana lah. Kadang-kadang guru tu muda pada kita. So saya bisik-bisik lah kat dia. Saya kata kalau makcik tak contohlah mahraj. Contohlah nak belajar mahraj. Saya cakap lah kalau makcik tak boleh sebut mahraj tu. Jangan cuma bagi tahu tunjukkan mulut tu, gigi tu. Kadang-kadang orang tak dapat bayangkan benda tu. Cuba rasa lidah tu begini. Macam saya kata nak sebut ain, nak sebut ain. Ain tu nak sebut macam ni je, ain senang. Tapi ain tu hurufnya berada dekat sini. Kan? Bukannya dekat hidung. Kalau dekat hidung ni ain. Dia ain. Dia kena tekan dekat bawah ni, dekat kita punya kerongkong ni. Ain. Jadi saya boleh bagi tahu kan macam nak muntah. Macam nak muntah. Macam tu. Tapi muntah tu bukan muntah keluar lagi. Dia cuma rasa nak muntah. Ain. Macam tu. Mula-mula buat dulu. Ada orang dia rasa dia belajar hari ni dia nak dapat. Oh, tak boleh. Saya kalau cerita belajar tajwid ni, belajar mahraj ni, tahun 90-an dah belajar dah. Tahun 2000 belajar lagi. Sekarang dah 2024. Masih belajar juga. Cuma dia dah lebih matang sebab kita dah makin dewasa kan, lebih faham. Jadi saya dah mula macam ni. Saya tolonglah orang-orang yang tak dapat ni, saya tolong. Saya bukan pakar tajwid, tapi insya-Allah saya boleh tolong macam mana nak sebut huruf tu.
Sebab saya cuba eksperimen pada lidah saya, pada udara saya buat eksperimen. Dia puncanya kan kerana masa saya belajar vokal dulu, saya belajar menyanyi. Jadi bila saya belajar menyanyi, kita orang kena belajar bahasa yang lain lah, bukan bahasa Melayu. Itu semua termasuk lah, maknanya paling kurang 5 bahasa kita kena belajar. Di antaranya bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Perancis, bahasa Itali, bahasa Jerman. Jadi 5 bahasa nak kena kita mahirkan sebutan dia. Jadi bahasa Melayu tu, kita orang Melayu kan, kita sangka kita dah sebut betul. Rupanya masih salah. Masa banyak benda yang masih sebut salah. Contohnya, kita orang Melayu, kita suka buang huruf. Contohnya, kita sambil lewa sebut sedara. R tu jadi sedara. Kita tak cakap saudara. Kita jadi sedara je, sedara. Sedara kita lah tu. Macam tu. Jadi kita Assalamualaikum pun kita buat Assalamualaikum kan. Jadi itu masalah kita orang Melayu. Jadi bila saya faham, saya kata kita tak disiplinkan sebutan kita masa di rumah. Masa kita berada di rumah. Jadi benda tu terbawa sampai kita dewasa lah. Itu satu. Belajar bahasa yang lain, bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ni masalah saya ialah saya malu nak cakap sebab kita tak cakap macam orang putih. Kita cakap macam orang Melayu. Jadi cikgu saya tu memang saya suka sangat dia. Dia kata, ni cikgu yang banyak, lepas cikgu. Satu cikgu ni dia kata dengan saya, Siti Hajar, dia cakap lembut saja. Dia cakap macam ni, saya ajuk dia ya. Siti Hajar, kalau sebut bahasa Inggeris itu, yang pentingnya sebutan itu jelas. Bukan stylenya yang penting. Bukan style lah, maknanya bukan nak kena jadi orang putih. Maknanya kau sebut saja, contohnya kamu sebut saja how are you. Dah jelas dah. Tak payah nak ikut slang dia. Hello, how are you? Tak payah. Sebut saja how are you. Dah. Jadi lama-lama belajar, dia kata kalau dah biasa besok, nanti dia akan jadi mudah. Sama juga prosesnya. Dalam apa juga keadaan saya faham. Cikgu saya tu bagus betul lah. Jadi dia kata, saya menyanyi lagu bahasa Inggeris tak pernah pun dapat B. Sebab dia kata sebutan saya jelas. Saya tidak bergantung kepada slang. Saya bergantung kepada sebutan itu sendiri, artikulasi tu. Jadi kalau saya menyanyi, contohlah saya nyanyi sikit kan. Saya kata summertime tu kan, dulu saya nyanyi macam ni. Summertime. Macam tu je. Saya tak nyanyi. Lama-lama dah faham lah. Kalau bahasa Inggeris, T dia tu kena ada plosive. Jadi kita dah faham. Jadi sekarang ni style lah sikit. Summertime. Action lah sikit kan. Summertime. Tapi sampai hari ni itu membuatkan kekuatan pada saya. Dan saya tak peduli pasal bahasa lain. Pasal bahasa lain ni kalau kita tak dapat pun, sebab kita bukan, lidah kita bukan biasa dengan bahasa itu. Tetapi bila saya belajar mengaji, saya akui sebab kita nak buat mengaji ni, kita nak persembahkan pada Allah. Jadi kalau boleh kita nak buat yang terbaik, yang sebaik-baik mungkin kan. Jadi saya bercakap macam ni. Saya cakap dengan ustazah yang mengajar saya tu, malunya saya masa saya menyanyi dulu, semua bahasa saya boleh menyanyi dengan baik. Bila mengaji, saya tak dapat menguasai mahraj huruf tu, sifat-sifat huruf tu. Jadi, bila saya rasa malu tu datang, saya berusahalah. Memang saya cakap dengan puan-puan. Sekarang tahun 2024, saya boleh kata macam ni lah. Berbaloi lah usaha bertahun-tahun ni. Berbaloi kerana rupanya bila kita faham Allah ni, dia tahu kita ni tak sempurna. Dia tak ada kata, okey hari ni belajar, hari ni dapat. Dia kata belajar je. Jangan berhenti belajar kan. Belajar je. Jadi saya buat kelas tu pun, saya buat kelas ni bukan sebab saya pandai. Saya buat kelas adalah sebagai tempat juga untuk saya belajar. Jadi secara tak langsung, saya tahu sikit ilmu, Allah pinjamkan saya ilmu, kemahiran tu saya guna pakai. Saya belajar juga. Jadi tak ada siapa yang lebih pandai, tak ada siapa yang lebih tak pandai pun. Semuanya kita sama saja. Mana sebab tu saya kata kat sini,
Kalau kita dalam kelas ni, kalau ada yang pandai masak ayam goreng yang sedap, kongsikan aja ilmu-ilmu tu. Tak ada masalah. Jangan kalau vokal tu, fikir vokal aja. Tak jadi stres lah juga kan, asyik fikir vokal. Kadang-kadang teringat juga kita nak fikir benda lain. Okay. So, Alhamdulillah Puan. Terus kawan-kawan yang lain, sahabat-sahabat yang lain juga, setiap kita buat exercise ni, kita cuba rasa prosesnya. Udara tu pergi mana. Sebab udara kita tu, kalau saya kata dia nak akan naik daripada paru-paru kita ni, paru-paru ni, ya, dia tak akan bergerak kalau otot diaphragm kat bawah ni, dia tak kerja. Jadi otot diaphragm tu kena kerja dulu. Kembang. So otot diaphragm akan menguncup. Dia bergerak lah. Bila dia menguncup tu dia bergerak. Tapi pergerakan dia sangat lambat. Lambat. Jadi masa dia bergerak tu, paru-paru akan mengeluarkan udara. Udara akan keluar jalan dekat tenggorok ni sampai bawa aja, tak tahu dia bawa aja rasa. Bawa aja naik atas ni sampai kita rasa dia keluar melalui rongga hidung. Kita rasa dia keluar. Kita hamingkan. Dia naik, kita rasa. Kita jangan stres, jangan apa. Jangan nak kira nak panjang ke, semua jangan. Sebab memang kalau ikut latihan vokal, kita nak latih tu 15 saat panjangnya supaya dia dapat membantu otot tu bekerja. Tetapi jangan stres dengan panjang pendek. Sebab ramai kawan-kawan yang saya boleh buat tapi tak panjang. Saya cuma nak tahu saya boleh buat. Panjang pendek saya tak ada masalah. Sebab benda tu proses. Ada orang dia boleh, hari ni dia terus dapat 15 saat. Ada orang dia kena cuba 3-4 tahun. Jadi 3-4 tahun pun tak apa. It's okay. Ya. Usaha tu yang kita nak. So, kita buat, bila kita humming tu, bila Puan hilang, semua kawan-kawan lah bila hilang fokus terhadap udara tu, kita tarik nafas. Kita rasa macam tu. Dia tenang je, macam kita terapung je. Bila buat humming tu, kalau boleh depan cermin tu, ada cermin tu cantik. Sebab kita boleh tengok muka kita stres ke, muka kita tenang. Kalau kita tengok muka kita stres, mata kita pejam, tu semua tanda-tanda tekanan. Sebab tu kena bercermin. Tengok cermin sebab saya macam ni kan, kita ada dekat depan skrin ni. So kita tengok muka kita. Kita macam ni. Tu kan stres tu. Bunyi pun jadi stres. So kita senyum aja. Kita buka aja kita punya otot-otot apa ni dipanggil saraf-saraf kita ni. Sampai kita buka mulut. Rasanya tersenyum aja. Rasa tu seronok aja. Salah pun salah lah. Tak apa. Mana ada manusia yang sempurna kan. Saya kan, dulu saya agak bukan agak lah. Saya garang lah kan. Garang. Sebab bila orang tak dapat pada saya, lemah benar lah kalau tak dapat ni kan. Lagi banyak alasan. Lagi dia akan menaikkan darah saya lah. Tapi bila saya belajar mengaji kan kita bila belajar mengaji, betul tak kita baca depan guru, kita takut buat salah. Betul? Kita takut buat salah. Guru saya cakap dengan saya macam ni. Guru saya tu panggil saya cikgu. Dia kata, cikgu, baca Quran ni hebat tau, dia kata. Kalau buat salah tu, Allah bagi pahala berganda-ganda lagi. Dia kata dengan saya macam tu. Cikgu baca setiap huruf tu dapat pahala. Setiap huruf. Cikgu salah satu huruf tu, cikgu ulang tu digandakan pahalanya lagi. Cikgu ulang lagi, diganda lagi. Jadi bila saya baca, contohlah kalau saya baca Al-Fatihah tu kan. Contohlah saya baca ayat nombor 7 tu. Siratal ladzina an'am. Cikgu kata bukan na'an, bukan na'an. Dan na'am. Jadi banyak kali ulang. Dia kata, it's okay, seronok aja. Sebab Allah tengah bagi pahala. Tapi janganlah tak berusaha, betul kan? Itu dia. Jadi bila saya buat dengan seronok, saya buat dengan seronok. Lepas tu bila saya baca,
Siratal ladzina an'amta alaihim. Kan? Kemudian kita sambung aja kan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Contoh macam tu. Tapi ustaz saya kata baca lagi dari awal. Baca lagi dari awal. Siratal ladzi. Baca lagi dari awal. Setiap kali ulang tu berpahala je. Itu je kata-kata dia sebenarnya macam menampar pipi saya lah. Menampar pipi saya mengajar. Jadi saya pun terfikir, ya Allah, hebatnya Allah. Aku ni kalau murid aku salah nak naik angin aja. Kan, nak naik angin aja macam, kenapa tak praktis ke? Apa ni begitu begini? Kamu ni macam tu bising ah. Itu yang membuatkan saya bertenang. Membuatkan saya bertenang. Bila saya mengajar hari ini, saya bertenang lah. Maknanya, alangkan Allah, kita salah ketika belajar Allah bagi pahala. Kita murid salah, kita nak marah. Jadi, pemikiran itu juga yang membuatkan saya pergi belajar yang saya tak takut buat salah. Jadi puan-puan buat pemikiran macam tu. Ke mana kelas saya pergi, tahsin ke, kelas talaki ke, kelas tajwid ke, kelas syariah ke, kelas apa saja, kelas buat kek ke, jangan takut buat salah. Sebenarnya Allah ketika kita belajar, Allah sedang beri pahala, kita limpahkan pahala banyak. Jadi, tapi janganlah sengaja buat salah kan. Kita fahamlah maksud tu kan. Kita fahamlah. Kita dah cukup dewasa kan. Jadi begitulah. Jadi, kita juga sebagai manusia, kita membina kesabaran, ketabahan, kesabaran. Tapi sabar sehingga kita tidak membantu memperbaiki situasi yang kita lalui pun jadi salah juga. Contoh orang buat kita lah. Contohlah saya ambil contohnya Sasai mengata saya. Contoh. Jadi saya ambil lah nama yang saya dah biasa ni kan, supaya tak kecil hati, dia faham saya dah. Jadi saya sabar. Cik Sabariah cakap dengan saya, Sasai tu mengata engkau, dia kata begini-begini. Sabariah ni pun dah dia sampaikan pula yang Sasai ni cakap. Jadi saya pun cakaplah tak apalah, biarlah dia. Betul tak? Saya cakap tak apalah, biarlah dia. Saya pun sabarlah, bagus. Cik Sabariah pun cakap, Siti Hajar tu sabar betul. Dia, aku tak tahulah kenapa dia sabar. Sasai kata dia ke apa, dia diam aja. Tapi sebenarnya sabar kita tu tak berkualiti. Sebab kita terlupa nak tegur kawan kita tentang perkara-perkara yang dia buat. Contoh, saya kata dengan Cik Sabariah, tak apalah Sasai nak mengata saya redha je, saya terima saja. Tapi Cik Sabariah, lepas ni Cik Sabariah tak payah bagi tahu saya lagi pasal Sasai bagi tahu apa-apa. Sebab itu lebih bahaya. Daripada Sasai tu, Cik Sabariah lagi bahaya buat benda tu, menyampaikan tu. Saya akan tegur macam tu. Jadi orang tu pun belajar sesuatu, kita bantu dia. Kalau dia nampak orang muka berubah kan, kita cakap, saya sayang awak dunia akhirat. Saya tegur kerana saya sayang sahabat saya dunia akhirat. Jadi mudah-mudahan dengan kesabaran dan dengan kita punya usaha tadi nak sayang kawan kita, secara tak langsung Allah gerakkan hati Sasai tu untuk dia pun akan mendapat hidayah. Kita cakap dengan Cik Sabariah, biarlah mudah-mudahan kita doakan Sasai dapat hidayah Allah supaya dia tak ngata-ngata saya lagi. Senang ke nak jadi macam tu? Susah kan? Susah. Jangan kata ya boleh je. Tak ada, memang susah. Saya ni manusia biasa yang lemah ni, nak fikir macam tu, ya Allah, ya Tuhanku, rupanya susah rupanya nak jadi baik ni. Sebab tu Allah kata, yang paling penting yang kita nak jaga adalah hati. Jangan bersangka buruk, jangan begitu. Jadi saya pun, kalau kita kata, alah saya nak bagi tahu dia, tapi saya takut dia kecil hati kan. Macam tu. Saya selalu cakap dengan kawan-kawan saya yang lain, selagi benda tu untuk kebaikan, kita tegur saja kerana Allah bersama kita. Jangan takut orang kecil hati kerana kebaikan yang kita nak buat. Tapi kalau kita tegur dia sebab nak tunjuk kita baik, itu masalah besar. Itu masalah besar. Kita tegur kawan tu sebab nak tunjuk kita baik, bahaya. Contohnya, sebab tu dalam belajar vokal ni saya mengajar tentang intonasi. Intonasi, perkataan yang kita nak pilih. Contohnya kita cakap, Sai,
Engkau tak solat ke Sai? Itu salah tu. Sai, engkau tak solat ke Sai? Itu salah tu, memang orang kecil hati. Maknanya kita akan kata, Sai, jom solat Sai. Aku nak solat seorang-seorang malas pula. Kalau berdua seronok sikit. Beza tak? Baru best. Kalau tengok kawan-kawan solat tu, kalau kita tengok kawan-kawan tu, kalau rasa kawan tu memang yang ni, kita bagi semangat sikit, belikan dia telekung baru, hadiahkan dia. Macam tu lah. Jadi, banyak benda yang saya belajar daripada komunikasi ni yang membentuk pemikiran tu jadi berbeza lah. Jadi saya nak ajak kawan-kawan semua untuk berfikiran lebih jauh lagi. Jangan fikir dalam kotak aja, dan sama-samalah kita menuju ke syurga berpimpin tangan, insya-Allah. Insya-Allah. Okey, baiklah. So, tahniah kepada Puan Sabarah yang berusaha dapat membiarkan bibirnya bekerja tanpa bantuan lidah. Mari kita cuba lagi sekali. Mari kita cuba lagi sekali. Tapi buat tinggi, buat macam ni. Saya tak nampak gambar cikgu. Gambar cikgu hilang kat sini. Sasai. Pujuk dia. Cik Sabariah. Cuba. Sikit lagi, fokus. Tak boleh. Lidah cikgu. Kejap. Okey, tak apa. Pelan-pelan. It's okay. Saya tenang. Jangan risau. Saya tunggu je. Cantik. Okey, sekali lagi tenang Puan Sabarah. Sekali lagi nafas supaya jangan terfikir-fikir. Supaya nafas je terus boleh buat. Sekali lagi tekan betul-betul kat bahagian tu. Fokus. Tarik nafas. Go. Tak jadi. Bibir tu moncongkan sikit. Okay. Alhamdulillah. Bagus. Alhamdulillah. Okey, kawan. Terima kasih. Kawan-kawan yang tangtril boleh, yang tu tak ada masalah ya, yang tu. Semalam saya ada buat kelas dengan sepasang suami isteri inilah. Dia pun masalah sebutan lah. So saya kata lidah kita ni paling banyak bekerja ketika menyebut huruf. Jadi buatlah latihan tangtril tu banyak-banyak. Ya. Hari-hari. Jangan kalau boleh tak ada skip. Setiap hari tu kalau buat 1 minit pun dah cukup dah. Tak payah buat banyak-banyak. 1 minit pun cukup. Hari-hari. Dia bukan saja bagus untuk penyebutan. Dia bukan saja bagus untuk kita punya pernafasan. Tapi bagus juga sebab saraf-saraf kita bahagian ni semua bekerja. So, kaedahnya dia dapat membantu kita kena heart attack. Kita boleh bantu supaya kita jangan nyanyuk. Benda-benda tu semua mempengaruhi. Itu yang saya kata, Masya Allah, hebatnya kan. Satu benda kita buat macam-macam kita dapat. Kemudian ada satu ustazah, dia seorang qari'ah lah. Dia seorang qari'ah negeri. Dia pernah juara juga dalam peringkat kebangsaan. So dia semalam kemarin lah, minggu lepas dia mengaji depan saya, dia nak masuk musabaqah. Jadi dia kata, kenapa saya rasa suara saya berat? Dia kata. Kemudian saya kata, oh iyalah suara awak berat sebab saya tanya dia soalan satu je. Awak buat bubbling tak hari-hari? Sebab dulu masa 4 tahun lepas dia buat tu, dia dah ringan dah suara dia. Lepas tu dia cakap, lah cikgu saya dah lama tak buat bubbling. Tangtril buat tak? Tangtril pun saya tak buat. Itu dia, saya dah jumpa. Nanti kalau ada peluang saya akan bawa ustazah ni masuk dalam kelas kita supaya dia cerita. Dia cakap, lah sebab saya sangka saya dah jumpa dah terowong-terowong semua. Jadi saya tak buatlah bubbling dengan tangtril tu.
Rupanya benda tu mempengaruhi suara bila nak digunakan ketika dia mengaji. Dia nak masuk musabaqah. Malam ni lah dia baca ni dekat Negeri Sembilan. Dia kata, dia minta doa cikgu macam dia kata, ya Allah, selama 3 bulan ni saya tinggal je benda-benda tu. 3 bulan dia tinggal tu. Bubbling dengan tangtril tu. Suaranya jadi berat. Tak masuk dalam terowong dengan baik. Dia bukan pasal apa. Pasal bila kita tak buat exercise tu, nafas kita tak bekerja dengan betul. Kita ingat kita baca Quran tu dah. Baca Quran ajalah kan. Baca Quran tu. Sebenarnya tak. Dia mempengaruhi tu. Sebab masa kita baca Quran, kita akan fokus kepada bacaan Al-Quran. Kita tak akan fokus pada nafas kita. Jadi, untuk nak memastikan nafas kita bekerja dengan baik, sebelum baca Quran tu, kita buat dulu. 4 kan? Pertama, satu. Kemudian tarik nafas lagi. 2. Pendek pun tak apa. 3. Kita dah tengok ni Quran tu, kita dah buka ni nak baca ayat surah Al-Mulk ni. Kita dah buka dah. Kita 3. Dia punya bacaan Al-Mulk tu dah dalam kepala kita dah. Tapi kita belum baca lagi, kita masih bubbling. Dan yang keempat, kita gunakan nafas ni, baru kita mula baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masa tu baru kita tahu, udara kita dah kerja dah. Itu. Ya, jadi saya pun dia peringatan untuk diri saya lah. Walaupun saya dah cakap gitu gini bukan bermakna saya tak buat. Saya kena buat. Tapi kita ni manusia kan, yang lemah kan. Ada kalanya ini buat kerja itu ini kita lupa. Jadi saya selalu cuba jangan lupa. Maknanya ingat buat. Okey, alhamdulillah. Jom. Pada sahabat-sahabat yang baru, bila saya terangkan perkara-perkara yang ni, bila tak faham apa benda yang saya cakap ni, boleh ajukan soalan. Ya, jangan diam aja. Tiba-tiba hilang aja diam, tak boleh. Tanya saya soalan. Tidak ada masalah dalam kelas saya untuk bertanya. Ya, tidak ada gelaran-gelaran yang diberi banyak soal ke, tak ada. Saya suka orang yang bertanya. Okey. Itu latihan-latihan vokal. Tarik nafas tu puan, pasti tak yang otot diaphragm tu mengembang? Siapa yang rasa betul-betul otot diaphragm tu kembang? Ataupun tarik nafas sampai kat dada je, sampai kat sini je. Yang kat sini tak kembang ni, yang kat bawah ni. Ni kena kembang. Ni kena kembang ni. Okey. Macam Ustazah Sarifah Kasif katalah, nafas ikut diaphragm. Dia kata kembangkan diaphragm. Dia dah guna perkataan diaphragm tu. Sebab itulah saya kata bila dia seorang yang mahir, kemudian kita berkongsi ilmu bersama-sama, kita bukan nak tunjuk kita siapa pandai, bukan. Kita kongsi ilmu. Dalam bidang vokal tu Ustazah, orang panggil dia pernafasan diaphragm. Dia cuma kata, bapak saya dulu ajar saya pernafasan perut cikgu. Bila saya kata bukan perut, diaphragm sebenarnya. Mari kita bezakan perut dengan diaphragm. Perut ni kat bawah. Ni. Bila kita nafas dia kembung. Bukan perut yang kembung. Ni diaphragm. Di atas pusat kita ni, bahagian atas dekat bawah tulang rusuk ni, kita tekan situ, dia kembang di situ. Perut kita kena kempis saja. Kita kena kuasai benda tu. Kenali betul-betul. Dia tak boleh dengar-dengar, faham. Tak boleh. Saya memang tak percaya sebab saya dah melalui berpuluh-puluh tahun buat kerja ni. Dia kena berasa, kena hayati, kena betul ke cikgu kat sini cikgu? Boleh tanya saya anytime. Cikgu betul ke diaphragm ni macam ni? Betul ke? Tak apa. Banyak kali tanya pun tak apa, jangan risau. Sebab lagi banyak kita bersoal tu benda-benda tu, perbuatan yang kita buat tu betul ke tidak, lagi cepat benda-benda tu bekerja. Okey? Dia macam Saidatul Zarina ni. Dia seorang yang rajin bertanya tu. Cikgu, ni cikgu. Banyak. Dulu pun selalu banyak bertanya. Nampak perubahan-perubahan bacaan dia. Ya, alhamdulillah. Okey.
Okay, so itu dia proses dia. Suara kita ni adalah tubuh badan kita puan-puan. Sebab tu kita kena seronok aja. Kita tak pandai pun kita rasa seronok nak belajar. Kita pandai lagi lah seronok nak baca. Jadi kata-kata saya kepada semua orang ialah seronoklah, berseronoklah. Bila belajar tu berseronok. Jangan belajar tu kita tension. Alamak, aku belajar ni, hari ni aku masuk kelas Cikgu Siti Hajar ni, babbling pun tak jadi lagi. Tak boleh jadi. Lagi tak boleh. Dia kena macam ni je. Alah, tak apalah cikgu, saya dah praktis 3 minggu tak jumpa-jumpa lah cikgu. Lagi bagus macam tu daripada kita stres. Tak nak. Stres ni boleh mengakibatkan penyakit. Stres ni adalah punca-punca penyakit-penyakit yang bahaya-bahaya tu timbul. Kanser lah, macam-macam lah. Jadi kita jangan stres lah. Kita ni pada usia kita ni bagi lega je, happy je. Anak-anak buat hal. Anak-anak kita semua dah bukan budak-budak dah. Anak-anak semua kita dah balik. Dia buat hal. Allah, kita cakap dengan Allah macam tu je lah. Aku dah didik dia sebaik mungkin. Semoga Allah berikan hidayah pada anak-anak aku supaya jadi anak yang soleh. Kan? Itu sebab saya cakap kenapa puan? Sebab saya diuji dengan perangai anak-anak lah. Jadi kita kata, mula-mula saya stres jugalah. Mula-mula tu saya tak faham tu, saya macam kenapalah rasa bersalah, kenapa dulu aku sibuk kerja tak didik anak ke apa ke kan, macam tu. Tapi alhamdulillah Allah bagi saya seorang anak yang seorang anak perempuan tu, dia berfikir sangat matang. Dia kata dengan saya, mama, tak ada mak yang nak didik anak dia jadi tak betul. Semua mak kalau boleh nak jadi anak dia yang hebat. Kalau ketika mama didik kami, mama terlupa beberapa perkara, kita dah maafkan. Hari ini, kalau kita buat salah, bukan salah mama lagi. Kita salah sebab kita ada akal, kita tak guna akal kita. Dia membuat saya jadi rasa lega. Kalau tidak kat bahu ni berat, kat kepala ni nasib nak menangis saja, sedih. Kalau aku mati, anak aku macam ni. Macam-macam lah kita pun terbawa-bawa perasaan tu. Kalau aku mati nanti macam mana anak-anak aku kan. Tapi seorang anak cakap macam tu. Akhirnya sekarang saya dapat bertenang. Dan saya cakap dengan anak yang lain tu, anak tak ramai pun. Tapi cakap dengan anak yang lain tu, kadang-kadang dah tak ada. Dulu kita macam ni. Ingat kamu tu macam ni. Asyik nak cakap macam tu. Kita mak ni gila kuasa sikit kan. Kita akan cakap, jangan ni kita nak cakap banyak-banyak. Sekarang saya tak cakap banyak. Saya cakap sepatah saja. Kalau dia kata-kata mungkin apa-apa, cuma saya cakap, semoga Allah rahmati kamu. Saya cakap macam tu. Semoga Allah ampunkan dosa kamu. Dia sebenarnya lagi dia tangkap dia punya kalbu dia. Bila kita kata, kamu tu ingat umur dah macam ni, solat jangan tinggal, jangan tak mengaji, mama ni dah tua, nanti mama mati. Kan kita cakap panjang kan? Pumpang-pumpang. Tak guna. Saya cuba jumpa anak saya. Kalau anak saya, Assalamualaikum, saya WhatsApp. Semoga Allah merahmatimu anakku sayang. Semoga Allah melimpahkan hidayah kepada kamu. Semoga kamu jadi anak yang soleh. Cakap benda-benda macam tu. Kasih sayang. Dalam hati tu sebenarnya nak pujuk diri tu, marah macam-macam anak ni ada. Kadang-kadang ada anak seorang tu dia macam ni je. Ma, nak minta 150. Ma, nak minta ni. Ma, kita nak hantar dobi baju tak cukup duit. Ada seorang tu macam tu. Tapi yang tu sebab dia pekak. Yang tu dia cacat lah, dia pekak. Tapi geramlah juga. Umur dah tua kan. Nasib, ma, duit tak cukup nak ni. Ma, jadi kan. Jadi dia tak adalah cakap mulut ni. Dia pakai WhatsApp lah. Tapi mula-mula saya memang cakap, kamu kerja duit tu pergi mana? Kenapa tak belajar simpan duit? Banyak. Type banyak. Tapi hari ni saya jawab aja. InsyaAllah. Doa mama ada rezeki, mama bantu. InsyaAllah doa mama ada rezeki, mama bantu. Semoga kamu menjadi anak yang soleh. Tuhan tunjuk 100 hari kita buat benda tu, setiap hari kita cakap. Hari ni tak telefon, maknanya tak, dia hubungi kita, dia tanya apa khabar. Dia tak ada pun lagi, mama minta duit. Dah tak ada minta duit lagi. Jadi kita rasa macam, oh iyalah, Allah sebenarnya ujian yang Allah bagi kita tadi tu
untuk kita, sebenarnya untuk kita lah memperbaiki diri kita kan. Jadi legalah, senyum aje lah. Bolehlah ketawa lagi sekarang ni. Macam tu lah, kalau tidak ratu air mata saya ni panggil orang ratu air mata kan. InsyaAllah. Baiklah, jom kita Cik Miza kat sini, Miza, Sasai yang dah lama, Azmila yang tak dapat nak join kelas hari Khamis kan. Okey, mari kawan-kawan. Saya nak dengar bacaan daripada mereka-mereka semua ni. Mereka-mereka pula, mana ada perkataan mereka-mereka, salah ya. Mereka saja sebab mereka itu ramai. Kalau buat mereka-mereka salah. Mereka, kawan-kawan kita ni baca, saya akan komen dari kawan-kawan, pasang telinga betul-betul. Apa itu terowong, apa itu kawalan nafas, apa itu huruf, apa itu, semualah ya. Saya bersedia. Saya ambil Quran kejap. Okey. Okey. Siapa nak mula dulu? Apa-apa ayat pun tak ada masalah. Kita nak check mereka punya technical tu dah betul ke belum? Dah dapat kuasai ke belum? Cikgu kalau ayat lazim dapat cikgu? Boleh. Azmila silakan dari Kedah. Ayat apa tu Azmila? Tak cikgu, saya nak sat. Al-Kafirun boleh ke cikgu? Apa dia Saidatul? Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa-apa ayat boleh, tak ada masalah. Tapi saya tak nak baca laju, saya nak tartil. Ya, murotal betul-betul. Okey, silakan. Siapa nak mula dulu? Cuma kita nak, pertama kita nak tengok kawalan nafasnya. Kalau ayat tu pendek-pendek, gabungkanlah 3 ke 4 ayat, jadikan satu. Kalau masa kita nak tengok huruf-huruf baris fathah tu cukup terapung ke tidak. Huruf-huruf baris fathah ni yang paling susah. Huruf-huruf baris atas ni paling susah sebab kita cenderung bila baris atas tu kita cenderung lepeh je kita punya nafas. Contohnya wal. Wal. Patutnya wal-laili. Bukan wal. Kita wal-laili idza saja. Wal-laili idza yaghsha. Bukan yaghsha. Jangan. Huruf bawah, huruf baris fathah paling susah untuk diapungkan. Okey, itu satu. Yang kedua, baris bawah paling susah nak keluarkan sifat huruf. Kalau ada huruf-huruf yang berbaris bawah, sifatnya nak keluarkan susah. Contohnya, kha. Kalau baris bawah tu boleh hilang kha tu. Ha pedas. Bila nak sebut him. Dia punya sifat nak keluar him tu susah. Tak percaya baca basmalah tu. Ada masalah kat situ. Ya. Okey, siapa nak mula dulu? Jangan tunggu lama-lama. Nanti lama-lama. Saya mula dulu lah cikgu. Silakan saja. Surah Al-Ma'un saja. Ya, Al-Ma'un silakan. Al-Ma'un. Sekejap on kamera. Bukan Pak Ma'un ya, Al-Ma'un. Al-Ma'un. Suara saya jelas ya cikgu ya? Jelas, insya-Allah, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar. Belum lagi ya, saya komen ya. Kita dengar bismillah tu. Bismillah. Bismillah. Macam mana angkat dia dari atas? Bismillahirrahmanirrahim. Nanti selesai.
Ya. Jangan buat dulu, nanti dulu saya tengah nak cakap. Oh, okey. Okey. Maknanya la tu tadi, bismillah tu dia dah jatuh tu bunyi tu. Oh, Dia bunyi tu dah lepeh dah, bukan macam ni. Bunyi okey. udara kena macam ni, udara kena macam ni. Jadi untuk nak dapatkan peredaran udara tu begini masa baris atas tu, apa nak kena buat? Kena merayu. Kena menangis. Kena merayu, kena menangis. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Itu saja. Cantik. Ni kena usaha ni sebab baris bawah lepas ni. Okey, baris bawah tak? Tu bahaya. Okay, dengar. Bukan. Bukan. Walaupun huruf tu adalah tapi bunyi adalah nangis ara'aital ladzi bukan cuba. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Biddin. Bukan. Kan nangis pun tak pandai macam mana nak nangis. pasal. Aduh, hai. Feel sekejap. Okay. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Teruskan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ta'a tu tebuk. Nampak tu. Ta'a. Jangan lupa nangis. Ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Merayu lagi terus. Apa dia lagi? Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Allah. Alladzina hum yura'un. Allah. Wa yamna'unal ma'un. Makin habis tu makin cantik. Okey. Bacaan tu dah cantik, tapi itulah saya kata kalau kawan-kawan yang baru kenapa kena nangis. Okey. Pertama, ayat-ayat yang firman Allah ni, ayat-ayat firman Allah ni semuanya adalah untuk kita muhasabah diri, betul tak? Muhasabah diri. Kita tak boleh, bila kita baca tu memang dia kata maka celakalah orang itu sekalipun menunaikan solat. Tapi sebenarnya bila kita baca tu kita akan rasa kita kena tampar, betul tak? Jadi kita baca mesti dari awal lagi tu. Tahukah kamu akan orang yang mendustakan agama? Allah, kalau akulah termasuk golongan orang yang mendustakan agama dua-duanya. Kan kita nangis dah. Jadi saya belajar sesuatu daripada kori-kori kita ni. Bila saya kata nangis baca tu nangis. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim. Contoh, saya kata menangis. Rupa-rupanya depa-depa tu katakan saya,
Ya Allah cikgu, Masya Allah cikgu, dia kata. Guru-guru kami mengajar, dia memang kata dekat kami. Menangislah. Pura-pura nangis pun tak apa. Pura-pura menangis pun tak apa. Cikgu dia kata, guru dia kata. Tapi kalau saya, Cikgu Siti Hajar dah bercakap bertahun-tahun dah. Lakonkan saja watak menangis tu. Lakonkan saja. Orang mengata saya bawa dakwah lah kan. Bukan berdakwah lagi. Apa nak kena nangis-nangis ni? Rupanya bulan lepas. Bukan bulan lepas. Akhir tahun lah senang cerita. Saya buat, dia orang panggil, dia orang buat kursus untuk kori-kori ni. Dia panggil saya, dia kata bacaan kita keras lah cikgu macam ni. So saya pun kata sebab tak menangis lah tu. Lepas tu dia kata macam nak menangis. Nangis lah macam mana kau berlakon jadi orang yang berdosa tapi mak tak ampunkan dosa. Macam mana menangis je. Takkanlah kita, mak ampunkan dosa saya ya mak. Dosa kau besar, kau malah minta ampun. Contoh, saya lakonkan watak mak tu. Saya melakonkan watak mak tu, saya akan cakap, aku tak ampunkan kau, serana kau. Bayangkan macam mana, mestilah mak, ampunkan saya mak. Ma ra'aital ladzi yukadzibu biddin. Nangis saja. Itulah yang terkeluar daripada mulut anak murid saya kori-kori ni, yang dia kata selama ni guru kita suruh kita menangis tu, suruh kita berlakon tu pura-pura tu, kita tak tahu nak buat apa. Bila cikgu lakonkan watak tu, baru dia faham. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين. Jangan fikir pasal lagu apa kita nak baca. Kecuali kita memang belajar taranum lah. Saya tak belajar taranum. Jadi buat saja. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Macam-macam boleh buat kalau menangis ni. Ya, okey, faham ya? Okey, tapi tadi saya Datul selesai, dah makin akhir baca makin dah mula faham. Dah mula cantik. Okay. Tapi saya tak nak benda tu hilang. Minggu ni dapat, minggu depan hilang. Tak boleh ya? Okey, alhamdulillah. Siapa lagi? Alhamdulillah. Sementara saya buat ni, kalau ada pertanyaan sila tanya ya. Jangan segan-segan. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Puan Miza, silakan. Kita baca Al-Kahfi boleh tak? Boleh, apa salahnya. Baca ayat-ayat 3-4 ayat tu okey lah tu dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Okey. Itu semua udara dah ke bawah. A'udzu billah, bukan a'udzu billahi min tak boleh tu. Okey. Cuba rasa betul-betul. Merayu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim, bukan jim. Bukan. Jim tu betul kan? Lagi sekali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baiki lagi ya nanti ya. Okey, teruskan. Terowong dia lari sikit kat Jim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Menangislah. Kenapa takut nak nangis Puan Miza? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ni kawan-kawan. Nirrahim. Nirrahim. Ni yang saya kata ha ni. Nirrahim. Cuba kat Nirrahim tu saja. Nirrahim. Tak cukup. Tengok saya ya. Tengok saya sebab saya nak tunjuk peredaran udara tu. Lompat. Nirrahim. Nirrahim. Ha. Nirrahim. Cuba lagi sekali. Nirrahim. Nirrahim. Sikit lagi. Tak cukup ha-nya. Nirrahim. Nipis. Ra tebal. Nirrahim. Nirrahim. Ha tak cantik lah. Tak cukup. Him. Sikit lagi. Nirrahim. Lebih baik. Okey, teruskan. Alhamdulillah. Alham ke alham? Alham. Alham. Bukan alham. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Tak sampai. Tak apa. Okey, sebab tadi lambat sangat dia punya mungkin ha pedas tadi tu membuatkan Cik Miza banyak keluarkan nafas. Sepatutnya bila kita keluarkan nafas, otot diaphragm tak boleh kendur. Jaga saja. Tarik nafas. Go, merayu. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Mu tak cantik. Mu aja, mu. Saya sambung daripada wayubash. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ الصالحات ها وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا. Boleh cikgu? Tak sampai. Nanti buat lagi sekali. Ambil daripada allazina ya'malu. الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Okey, satu Puan Miza ni dulu masalah nafas dia pendek. Tapi hari ni dah boleh panjangkan. Tapi peningkatan yang lain perlu ditambahkan juga dari sudut sifat-sifat huruf. Ya, maknanya pastikan nanti ada video ni, nanti kita rakam ni, kita boleh tengok ya. Macam contohnya kita cuba baiki. Allazina nampak tu? Kena pastikan tu. Tak boleh aja tak boleh. Allazina ya'maluna as-solihati anna lahum bukan hum ajran hasana. Praktislah benda-benda tu. Okey? Itu teguran saya. Nanti praktis. Sambung.
Makisina fihi abada. Okey, itu bunyi tu cantik, tapi kalau saya dengar suara tu dah mula berada kat hidung dah. Sebab sebenarnya otot diaphragm tu dah penat nak kerja. Sebab siang tadi kerja, balik rumah macam-macam mana, jadi badan penat. Jadi dia tak dapat nak dia tak support benda dia. Jadi kisi. Dia keluar macam tu saja. Dia panggil, dia tidak forward. Dia tidak projection tu tak ada. Dia kat sini saja. Makisina fihi abada. Macam tu saja. Sungguh-sungguh. Makisi. Cuba sebut sungguh-sungguh. Cuba. Makisina fihi abada. Teruskan. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadhallahu walada. Siapa perasan? Kita tanya kawan-kawan yang dengar. Siapa yang perasan dekat mana ada masalah? Dia bukan bukan baca tak bagus, tapi kat mana sebutan dia ada masalah yang ketara. Ada tak kawan-kawan perasan? Cikgu. Takhazallah. Khaza. Kha kan dekat kha satu dengan za. Tak boleh khaza, bukan. Khazallah. Ta mana dia? Qalut takhazallah. Jangan qalut takhazal lah, jangan zallah, tak boleh. Za dulu, keluar za dulu. Lagi sekali. Wa yunzira alladhina qalu ittakhadhallahu walada. Lebih baiklah. Jadi kita baiki macam itulah cara dia. Pelan-pelan. Dia memang tak boleh betulkan menggunakan satu juzuk. Macam hari tu baca banyak-banyak, tak boleh. Ambil saja. Macam tadi surah Al-Kahfi ni, ambil aja ayat yang ada masalah tu, kita ulang. Macam contohnya, macam saya katalah, na'an'am. Hari-hari macam rekod rosak. Na'an'am. Sampai kita dapat, sebelum dulu saya kena tegur sebab saya tak perasan bunyi dia macam ni. Na'an. Tak boleh na'an. Sebab dia alif ataupun amzah kat situ. Jadi na'an. Itu je. Sesuku kata tu saja saya praktis. InsyaAllah. Macam tadi contohnya. Takhadallah. Sampai udara tu faham. Takhadallah. Lepas tu baru kita baca balik. Okay? InsyaAllah. Tahniah juga kerana beberapa tahun bersama tu berbaloi lah. Ada perubahan dari sudut sebutan pun ada perubahan. Huruf dah makin cantik. Qaf dia makin cantik. Alhamdulillah bacaan semakin cantik. Terima kasih Tahniah. Terima kasih. Silakan Azmila. Hampa dah lama hampa tak baca. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak baca Duha. Silakan. Ad-Duha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lagi sekali.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Kenapa bila kata lagi sekali tu jadi lebih baik daripada yang sebelum tu? Kita dengarlah nanti. Fikirlah kenapa jadi bila cikgu kata lagi sekali dia jadi lebih baik. Sebab bila kita buat lagi sekali kita akan ada satu penekanan kepada kenyataan itu. Macam contohnya semalam saya pergi pasar naik bas. Apa dia? Kita tanya apa dia? Semalam saya pergi pasar naik bas. Nampak? Ada penekanan. Penekanan tu yang saya nak tanpa ditanya dah buat dulu. Latihan-latihan ni penting. Maknanya rasalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dah ada penekanan-penekanan tu. Sebelum okey, faham. Teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Azmila pun lemah huruf ha pedas ya. Tapi kita tak perasan tu. Sebab tu saya suka rakam dan kita dengar. Ha pedas tu tak cukup. Sifatnya tak cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus, teruskan. Wadduha. Wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma khala. Falal akhiratu khairun laka minal ula. Rayu. Merayu. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa. Wa wajadaka dhallan fahada. Cerita lagi. Wa wajadaka ailan fa'aghna. Wa ammal yatima fala taqhar. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Okey, bacaan dia ini dipanggil sangat mendatar. Dalam tajuk kelas saya, bacaan Azmila tak ada cerita. Azmila baca je. Kalau kita baca terjemahan dia baca macam ni saja. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau, memberkatimu dan tidak pula membencimu. Sesungguhnya kesudahan itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan. Nampak? Baca macam tu. Dia sebenarnya kena baca macam ni. Demi waktu duha dan demi malam apabila telah sunyi. Cerita dia. Apa lagi? Tuhanmu tidak meninggalkan engkau dan tidak membencimu. Itu kita bacalah. Itu maknanya, itu yang minggu lepas ada satu kawan kita. Malam ni dia tak ada. Dia kata, cikgu saya suka dengan bacaan terjemahan Faizal Ismail baca, dia kata. Sebab dia tidak baca, dia memberitahu, dia bercerita. Jadi contohnya, bacaan tadi tu dia dah bagus, Azmila.
Tapi kita nak lebih lagi sebab kita memperakui waktu duha itu waktu duhamu. Sesungguhnya kesudahan itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Allahu Akbar. Maknanya benda tu, sebab itu kita cuba yang terbaik untuk membaca dengan sangat-sangat baik. Lagi lepas tu kita kata lagi, dan sesungguhnya Tuhanmu pasti memberikan kurnianya kepadamu sehingga engkau reda berpuas hati. Dia akan sentiasa kita nak dapat reda ni, sebab tu Allah akan bagi. Sebab itu dia bagi kita happiness, dia bagi kita kesenangan, itu adalah ujian. Kesenangan. Jadi kita pun terlupa nak, bila kita senang, kita lupa nak kaitkan dengan reda tu. Reda ni selalunya benda-benda susah. Nak makan tak cukup duit, macam ni, nak isi minyak kereta tak ada. Masa tu lah baru kita rasa nak belajar reda. Sebab tu lebih baik kita diuji dengan kesusahan itu supaya kita dapat belajar reda tu. Itu ya, reda tu. Dulu saya pun reda je lah cikgu. Rumah masuk curi kan, reda je lah. Oi, bukan senang nak reda tu. Bila dia curi barang-barang yang kita kumpul, macam mana kita nak reda tu? Ada orang kata dengan saya, maknanya hikmah tu Allah nak gantikan yang lebih baik. Okey. Bila saya jumpa dalam Al-Quran cerita pasal hikmah ni, sebab kita kalau diuji, kita akan cakap pasal hikmah. Pasti ada hikmah, sabarlah cikgu, redalah cikgu, pasti ada hikmah. Bila kita jumpa dalam Al-Quran ni, hikmah tu sebenarnya, kalau kita hilangnya jam tangan, Allah takkan ganti jam tangan yang lebih mahal tu, tak ganti macam tu. Masa tu kita pun fikir hikmah apa di sebalik kejadian itulah kita belajar untuk reda. Untuk meredakan segalanya kerana Allah. Kedua, dengan kejadian itu juga mengajar kita untuk tidak membeli barang yang kerana kita mampu beli dan kita suka. Kita suka asal jam tangan keluar limited edition aja semua nak dibeli. Sebab kita mampu beli, kita belilah. Di situ juga kita belajar. Tak payah nak layan benda-benda tu. Baru kita, tapi kalau kita fikirkan, okey, mungkin Allah nak bagi rezeki nanti dapat beli limited edition yang lagi mahal. Itu salah, pemikiran kita salah lah. Berhati-hati benda-benda macam tu. Jadi saya tahu yang Allah sebenarnya Allah marah ni, beli sampai dipakainya tidak dapat pakai sampai berpuluh biji jam buat apa kan. Bila pakai je nak nunjuk kat orang ni limited edition. I beli limited edition. Tapi saya bukan orang yang membeli benda-benda yang mahal-mahal lah, yang lebih-lebih beribu-ribu saya tak belilah. Jadi satu hari ada satu jam ni dengan penuh bangganya, jam tu cantik, memang saya tak nafikan cantik, tapi harganya dalam bawah RM500. Bayangkan Datuk Alif Syukri tu, Datuk Alif Syukri yang kaya raya tu, dia tegur jam saya tu. Dia kata, wow, jam cikgu cantiknya. Saya dengan penuh bangga. Bangga tu dalam diri saya sini, bangga. Tapi saya cakap dengan dia, ini harga dia murah je Datuk. Tapi Alhamdulillah lah jam ni cantik. Datuk kata cantik. Alhamdulillah lah sebab harganya cuma 400 lebih. Kan? Tapi dalam sini macam ada bangga lah dalam sini. Dalam sini nak bagi tunjuk. Dalam sini. Itu muhasabah diri. Jadi tak lama lepas tu saya rasa dalam 6 bulan ke dalam setahun lah begitu, jam tu lah kena curi. Satu set koleksi jam tu termasuk jam. Saya pakai jam tu hari-hari. Selepas saya beli jam tu, hari-hari saya pakai jam tu dengan penuh bangga. Jadi satu hari tu saya nak pergi mengajar, saya kata hari ni nak tukar jam lain lah. Macam nak tukar jam lain lah, pakailah jam lain. Jam lain yang saya pakai tu yang bukan dari koleksi yang saya sayang lah. Saya pakai jam-jam yang macam biasa je pakai. Balik rumah dah kena pecah orang. Satu set jam termasuk jam yang aku banggakan tu hilang.
Saya telefon semua company jam yang boleh bagi saya jam tu balik. Jual, saya nak cari. Limited edition Singapore, saya telefon. Saya hantar email dekat dia punya headquarter semua. Nakkan jam tu. Saya tanya balik, ada tak limited edition jam ni, ada lagi tak keluarkan ataupun ada orang ke yang jumpa saya buat. Tak ada dah. Tak ada dah. Sampai hari ni pun masih ingat lagi jam tu macam mana, talinya putih cantik, macam tu. Tapi nak redha tu bukan mudah. Jadi akhirnya perkataan redha tu saya dah faham lah sekurang-kurangnya. Dan saya faham dan saya hari ini beli yang perlu, bukan beli sebab mampu. Beli yang perlu saja. Jam tangan dah tak perlu lagi sebab sekarang nak tengok waktu boleh pakai handphone. So tak beli jam tangan dah. Okey, jadi itu di antaranya kita belajar mengenal hikmah yang kita dapat. InsyaAllah puan-puan bila saya cerita macam ni bukan sebab saya nak kata saya bagus, bukan na'udzubillah min zalik. Saya cuma berkongsi proses yang saya lalui itu. Proses yang saya lalui itu kan. Jadi Allah kalau nak beli barang ni, memanglah. Kalau nak pakai baju hijau, nak pakai handbag hijau, kasut hijau ni memang tak terlayan dah kita, betul tak? Tapi cukuplah. InsyaAllah. Azmillah, cerita lagi. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Cubalah. Rayu. InsyaAllah. Okay, thank you. Ada siapa-siapa lagi nak baca? Kawan yang baru-baru tu bila dengar komen-komen ni nak tanya, nak cikgu yang tu cikgu sebut tadi macam ni. Boleh silakan. Jangan dengar memang tak jadi. Kalau nak cuba baca boleh ke cikgu? Boleh. Ni orang baru yang belum faham sangat pasal terowong ni. Tapi nak try juga. Okey, try dengan gunakan benda-benda tu mengikut tahap tu lah. Ya. Cuba. Surah Al-Fil cikgu yang paling pendek, yang surah pendek lah 5 ayat. Okey, boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ni rahim, masih lemah juga ni rahim. Ar-Rahman tu cantik, ni rahim tu lemah lagi. Okey, teruskan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apa perasaan puan sekarang ketika baca ni? Saya cuba apply cikgu punya petua untuk merayu tadi tu. Okey, saya dengar tu. Perasaan ketika baca tu apa rasanya? Macam nak cakap ya. Saya cuba mengconfidentkan diri menyebut setiap huruf. Okey, puan gementar ke? Tak adalah pula rasa gementar cikgu. Tapi cikgu rasa macam saya gementar ke? Tidak, Ada. saya tak kata macam tu. Saya cuma nak kata puan terlampau fikir. Sebab tadi puan kata cuba nak mengconfidentkan diri kan. Puan terlampau letak tekanan pada bahu ni. Maknanya macam saya tak relax lah ya. Dia tak relax. Tapi dekat huruf hujung tu habil fi. Dia feel tu macam tak feel lah. Feel tu jadi macam tahan nafas. Nafas tu jadi ketat sangat. Okey, cuba lagi sekali. Okay. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Okey, dalam cerita ni, ini adalah satu persoalan. Jadi, macam mana puan nak soal benda tu dengan ayat ni? Kalau tengok maksudnya tu, tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap
pasukan bergajah. Ha, Jadi soalan maknanya tu. kena baca dengan lebih tegas. Gitu ke maksudnya? Dengan lebih bertanya lah. Kalau sebab baca Quran ni dia bukan kasar, dia kena memujuk. Jadi soalannya ialah, tidakkah engkau memerhatikan bagaimana Tuhan telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Tidakkah engkau fikir? Tidakkah engkau tahu? Tak tahukah kau macam mana mak berkorban untuk kau? Macam tu lah. Dia bukannya bila tanya dia jadi tegas, bukan. Tidakkah engkau tahu? Tak perlu. Sebab baca Quran ni dia kena menangis. Dia kena merayu. Cuba. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Lebih baik. Tapi puan takut untuk nak bagi penekanan. Artikulasi tu masih lemah lah. Bagi dia tekanan lagi. Kan? Itu di antara tekanan-tekanan lah. Ya. Fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Contohlah tu. Itu saya punya perasaan. Puan punya perasaan puan benalah nanti. Okey, sambung. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu lemah balik dah. Sepatutnya bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Kau tak nampak lagi ke? Bukan tadlil. Kalau boleh puan tengok mulut saya. Saya cuba kongsi ni. Ni, bibir tak boleh bergerak. Bibir tak boleh moncong. Tak boleh, bibir tak boleh moncong. Huruf dha, bibir tak boleh moncong. Tengok. Li bukan. Alam yaj'al kaidahum fi jangan moncong. Cantik. Tadlil. Semuanya berada dekat dalam mulut. Udara semuanya berkumpul dekat dha tu, udara berkumpul kat lidah kita. Dia ada sifat dia kan. Dha tu sifat apa tu semua tu. Tadlil. Cuba. Tanya lagi. Cuba lagi cikgu. Alam yaj'al. Tanya. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Lebih baik. Teruskan. Lagi. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmihim bihijaratin min sijil. Allah. Dekat him bertemu ba. Itu tak cantik. Tak kurang dengung ya? Bukan, dia terlampau melekat sangat mim tu. Sebab mim bertemu ba dia kena ada iklab kan? Him bihija. Mim dengan ba bila dia bertemu dia tak boleh melekat mim tu. Him tak boleh. Him bihija. Okey, lagi sekali. Tarmihim bihijaratin min sijil. Okey. Saya salah bagi tadi Ifak kan. Tarmihim bihijaratin. Yang tu tim betul. Satu lagi Ifak lagi. Min sijil. Last baca. Sehingga mereka dijadikannya. Okey, terus last. Tak payah. Waja'alahum ka'asfim
Okay. Selalu bila kita baca Quran, bila ayat tu hujung, kita akan turun macam tu. Betul tak? Ya. Itu kebiasaan. Cuba kita buat yang luar biasa sikit. Faja'alahum. Macam kita akhirnya sehingga mereka kita macam ada rasa nak, macam nak cakap ya, perasaan tu macam kita membesarkan Allah tu sehingga kita bangga dengan perbuatan Allah tu sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Macam kalau kita cakap dengan orang lain, sudahlah kau, Allah aku ni hebat, Allah aku ni hebat, Allah aku ni boleh buat engkau macam daun-daun kena makan ulat je. Jadi macam mana? Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Cari untuk bagi penekanan yang Allah aku hebat. Macam mana? فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Sesuatu yang barulah, betul tak? Jadi itu di antara tajuk-tajuk dalam kelas vokal yang saya cuba fahamkan kepada semua orang, yang kita tahu yang biasa kita dengar tu dah baik, tapi bila kita ada ilmu, kita cuba buat yang lain daripada yang biasa. Sebab yang biasa tu belum tentu yang biasa itu betul. Jadi kita betulkan yang biasa tu. Kita tak payah cakap dengan orang yang baca biasa tu. Orang yang tak pergi kelas, kita tak payah kata kau baca tak betul, tak payah. Dia baca pun bukannya salah. Dia betul, tapi terlalu biasa. Terlalu biasa sehingga dia dah jadi ilmu. Sebab tu ilmu tu akan membezakan kita daripada orang lain. Bukan untuk kita berbangga, bukan untuk kita mendabik dada. Tapi kita sendiri baca pun kita rasa seronok. Jadi bila saya jumpa orang-orang yang faham tentang permainan suara yang betul ni, kita tadarus sama-sama, dia jadi seronok. Sebab semuanya baca dengan kemahiran yang mereka bina. Dia bukan baca kerana tiru-tiru. Saya tak suruh meniru. Saya suruh, macam saya cakap dengan Puan Sabarah tadi, itu perasaan saya. Perasaan Puan Sabarah mungkin lain. So carilah cara Puan Sabarah. Itu dia proses. Kita nak membinakan emosi kita di tempat yang betul lah. Sekarang menggunakan Al-Quran tu, kita nak explore kita punya jiwa ni, dalam kita ni, hebatnya dalam kita ni ada 70% atau 75% air. Bila saya pergi kelas, ada satu kelas saya attend lah, kelas Asma'ul Husna ni, orang sains membuat uji kaji tentang Asma'ul Husna ni. Ya, dipendekkan cerita. Bila kita sebut huruf-huruf Al-Quran ni, semuanya syifa. Kan? Sebab tu dipanggil Al-Quran tu adalah syifa. Tapi setiap huruf itu ada dia punya kepada penyakit apa. Tapi saya tak tahu yang itulah. Saya itu kena cari. Nanti saya sedang mencari dah ni. Kalau huruf sakit perut, ada huruf dia untuk sakit perut. Kalau sakit apa, semua ada huruf. Untuk sakit saraf, ada huruf dia. Ni ada orang tengah buat uji kaji benda-benda macam ni. Jadi, apa yang hebatnya, bila kita membaca dengan perasaan kita, benda tu sebenarnya terjadi dalam badan kita kan. Semua proses pernafasan dalam badan kita. Yang bestnya, molekul air yang ada dalam badan kita tu akan berubah bentuk menjadi sangat cantik. Molekul air itu. Itu belum cerita yang kita tadi positive thinking, positive vibes, kan, kita bagi vibes yang positif, yang cantik-cantik, yang baik-baik. Kita baca lagi huruf tu dengan bersungguh-sungguh lagi. Molekul air dalam badan kita yang ada 75% air tu, molekul air tu akan membentuk yang cantik. Orang kata macam snowflake lah. Kalau kata saintis, dia kata macam snowflake. Snowflake tu diibaratkan benda yang cantik lah, satu bentuk yang cantik. So, daripada guru yang mengajar saya dalam kelas tu, dia kata secara tidak langsung,
benda-benda ni, huruf-huruf ni bila kita baca dengan betul, dia akan membawa gelombang dalam badan kita tu, air tu menuju ke jalan yang betul. Jalan yang betul, kalau dalam vokal dipanggil terowong. Okey. Kalau cerita pasal terowong, dia akan bergerak. Udara bergerak dalam terowong, bergerak ke hadapan. Begitulah roh kita bergerak keluar daripada jasad kita. Saya tak tahu, sedang belajar juga, orang kata roh yang keluarnya cantik daripada ubun-ubun ni, orangnya akan tenang sebab roh tu lalu keluar ikut jalan yang cantik. Kalau direntaknya roh kita melalui kaki, macam mana agaknya? Jadi hari ini saya melawat 2 jenazah, pagi 1, tengah hari 1. Betul-betul membuat saya jadi sangat-sangat inilah ya. Itu tak, kita fahamlah, sangat-sangat muhasabah diri ya. Orang yang sakit, dia dah bersedia untuk mati. Maknanya sebab dia sakit, dia berzikir, dia mengaji, dia tak boleh keluar pergi mana, dia dah dekat atas tilam aja kan, dah bedridden kan. Dia tentu banyak masa untuk berzikir. Betul tak? Betul tak? Kalau kita logik fikir diri kita. Tapi kita ni yang masih sibuk pergi mengajar, bawa kereta, pergi sana, pergi sini. Yang itu. Aduh. Jadi bila kita fikirkan itu orang yang dah terlantar tu, memang Allah sayang dia. Jadi itulah, memang Allah sayang dia. Di antara kata-kata semangat yang kita boleh kata apabila kita sakit, yang buat kita sakit ni adalah menghapus dosa. Kan sakit ni menghapus dosa. Hebatlah ya. Jadi apa keadaan pun bersyukur ajalah. Maknanya kita sekarang boleh berjalan bawa kereta, boleh berjalan pergi jumpa orang, boleh berkawal. Jadi kadang-kadang itu yang kadang-kadang dah, dia bukan ada apa orang panggil ni, bukan ada azam yang kita buat bukan. Secara tak langsung proses-proses yang kita lihat tadi tu automatically buat badan kita rasa betul. Mungkin usia mempengaruhi pemikiran kita lah kan. Usia tu mempengaruhi kematangan kita. Kalau usia banyak tapi kita tak matang, kita rugilah. Yang tu kadang-kadang kita dah malas, orang ajak pergi shopping pun dah malas. Tak malas lah, tak ada nak beli apa pun. Betul tak? Malas lah nak pergi, macam nak duduk rumah kalau boleh nak buat. Itu alasan nak duduk rumah. Saya dah pernah duduk rumah yang tak pergi kerja. Tak juga zikir ribu-ribu juga. Tak juga. Maknanya saya terfikir, ya Allah ya Tuhanku, aku dah duduk rumah. Lagilah buat benda lain, tengok TV apa semua kan, tak berzikir juga. Jadi sebenarnya tak ada alasan pun kalau nak beribadah tu. Cuma kita kena beringat ajalah. Ya Allah, beringat. Itu saja, insya-Allah. Itu dia, semudah-mudahan dengan perkongsian saya tadi dapat bagi semangat lagi pada perempuan. Sebab saya suka cari apa hikmah-hikmah di sebalik yang kita buat ni. Macam kita kata baca Quran, apa hikmahnya? Ada pula orang kongsi kat saya benda-benda macam tu. Tentang tadi itulah syifa tadi tu. Kita baca, contohnya kita baca Qul huwallahu ahad. Kita baca tu, orang tu tengah hilang ingatan lah, tengah dirasuk. Kita baca macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Agak-agaknya huruf-huruf tu dapat tak bagi syifa kat masalah tu? Dah tentulah tidak, betul tak? Dah tentu. Kita rasa logik ajalah. Memang orang akan cakap, ada orang yang cakap dengan saya, itu semua hak Allah. Allah nak terima, kita buat aja. Ada orang dia cakap dengan saya macam tu. Tapi kita buat je. Kita niat kita buat. Allah itu hak Allah nak terima ke tidak. Saya tak jawab lah. Saya betul lah tu, insya-Allah kan. Cubalah nak belajar jadi yang baik tu kan. Tapi saya mencari. Allah kata
Saya cari saya jumpa benda-benda tu di mana selagi kita boleh usaha, contohnya macam ni, Allah tu maha mendengar. Kita cakap dalam hati pun Allah maha mendengar. Tapi dia tentu juga Allah akan pilih siapa yang bersungguh-sungguh. Allah tentu akan pilih siapa yang bersungguh-sungguh. Kalau yang alah tak apalah, saya baca macam ni pun tak apa. Yang penting saya niat tu kerana Allah. Betul, memang Allah bagi pahala, tak masalah. Tapi apa yang kita ada sekarang, apa yang saya buat sekarang adalah untuk nak benakan perasaan tu yang kalau kita nak hadiahkan dekat Allah ni apa-apa tentang diri kita ni, bersungguh-sungguh je lah. Kan? Bersungguh. Nak solat khusyuk senang ke susah? Susah. Susah kan? Susah. Tu yang kadang-kadang rasa macam nak duduk terpencil kat mana-mana seorang-seorang konon-kononnya lah. Lagi bila kita sekarang dengan cucu keluar masuk, kita tengah solat dia main, macam-macam kan. Kadang tengah solat pun rasa marah tu datang. Aduh, ini solat apa ni? Sebab cucu duk main benda-benda kan kat depan kita. Kita pun dah mula. Habis je Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Engkau kan main apa kat situ? Terus marah. Kadang-kadang terfikir, tadi aku solat tu sebenarnya apa yang aku solat? Bila habis je solat terus mengamuk kan? Benda-benda macam tu yang kita kadang kena carilah. InsyaAllah dengan pembelajaran nafas kita, pemahaman penenangan fikiran minda kita, jiwa kita, dalam belajar vokal ni, semoga dapat diguna pakai dalam perkara yang lain. Saya itu je. Semoga dapat diguna pakai proses tu dalam perkara yang lain yang kita, dalam hidup kita lah. Semoga dia bermanfaat untuk benda-benda yang lain ya. Dan kalau cikgu, ada satu soalan boleh cikgu? Ada satu boleh. soalan saya nak selipkan. Boleh. Macam mana dengan kalau orang yang dia macam banyak guna suara, kemudian ada gangguan suaranya hingga menyebabkan dia kena pergi terapi untuk pulihkan suaranya semula. Adakah latihan-latihan dia sama dengan latihan yang cikgu buat kami? Latihan dia sama. Sebenarnya sebab itu sebenarnya semua orang kena belajar vokal. Okey. Untuk bercakap pun kena belajar. Bukannya untuk nak mengaji baru belajar. Nak menyanyi baru belajar, bukan. Itulah saya punya perjuangan. Saya nak pastikan setiap orang di Malaysia ni tahu ilmu vokal. Sebab tu bila saya keluar pergi ke kampung-kampung kan, pergi ke kampung-kampung, madrasah ataupun pondok-pondok, saya kongsi ilmu vokal untuk komunikasi. Tajuknya lebih kepada komunikasi, tapi saya perkenalkan juga pada mereka lah yang kalau dah faham dalam komunikasi ni difaham, kita akan guna dalam mengaji semua jadi baik. Tapi bagi sahabat-sahabat dalam ni, sebab kita belajar pertemuan ni untuk Al-Quran, jadi puan-puan boleh gunakan pemahaman itu dalam bercakap. Dalam bercakap, contohlah puan-puan ya, kalau saya cakap ya, kita cakap dengan anak kita. Anak kita balik lambat. Kalau saya lah, ni cerita saya dulu, saya akan tanya macam ni. Pergi mana? Pergi mana? Kenapa lambat? Serang aja. Rupanya tak boleh macam tu. Sebab saya kena tu dengan anak saya yang pekak tu. Jadi bila saya kena dengan anak yang pekak, anak tu tak boleh dengar suara saya tau. Tapi dia boleh react dengan mengganas. Mana bila saya kata, macam ni saya contohkan. Saya bercakap, pergi mana? Pergi mana? Dengan rasa marah. Betul tak? Dengan rasa marah. Pergi mana? Macam tu. Dia tumbuk. Dia hayun penumbuk dia kat saya. Okey, di situ saya belajar sesuatu. Rupanya puan-puan, saya jumpa ni. Saya nak kata. Saya jumpa macam ni. Saya marah kan? Mak mana yang tak marah kalau anak balik lambat? Betul tak? Marah. Tapi saya gantikan marah tu dengan pujuk. Macam ni. Tengok muka saya baik-baik. Saya buat macam ni. Pergi mana? Dia marah sebenarnya tu. Tapi saya ganti dengan pujuk. Pergi mana? Mama risau.
Risau. Saya marah. Tapi saya buat dengan muka menangis. Saya cakap dengan rasa menangis. Apa dia buat, Puan? Dia peluk saya, Puan. Dia peluk saya. Dia minta maaf. Dia menangis. Dia peluk saya. Maaf. Habis-habis dia tak cakap. Dia cakap maaf, Mama. Jadi, nikmat mana lagi kau nak dustakan? Itu saya buat dengan diri saya sendiri. Dan bila saya kata saya buat atas diri saya sendiri, bukan sebab saya nak mendabik dada, bukan. Saya yakin kemahiran yang saya ada itu semua dalam percaturan Allah. Allah yang caturkan Siti Hajar akan jadi macam ni. Dan Allah juga caturkan Siti Hajar akan melalui ujian yang begini. Kalau Siti Hajar tidak melihat hikmahnya daripada ujian itu, dialah manusia yang rugi. Jadi saya akui dengan kehadiran anak yang cacat tu, itulah hikmah-hikmah yang saya jumpa dalam vokal. Yang orang budak tak dengar, tapi dia boleh rasa apa saya cakap. Dia tak dengar, saya hanya cakap. Macam contohnya saya cakap, tapi saya cakap dengan orang pekak, saya keluarkan suara juga. Tapi saya keluarkan dengan gaya sekali. Saya tak pandai sangat buat sign language, tapi saya buat juga macam ni. Tak boleh, tak mau, tak boleh. Saya hidup saya ni ada sebahagiannya dengan orang pekak lah, persatuan orang pekak. Bayangkan Puan doakanlah ya. Hari ini insya-Allah kalau kami mempunyai dana ni, kami akan buat kelas membaca Al-Fatihah untuk orang pekak supaya dia dapat keluarkan suara. Sebab ramai orang pekak dia tak bersuara. Tapi dia orang tengok saya, anak saya pekak tapi boleh bersuara. Anak saya boleh bersuara. Jadi bila dia orang tengok bertahun-tahun, anak saya dah umur 34 tahun. Baru dia orang perasan yang adalah di antara dia punya orang besar-besar dia perasan yang baca Al-Fatihah ni dalam solat tu wajib rukun qauli. Macam mana dia baca, bunyi dia tak ada masalah. Tapi rukun qauli tu berkenaan dengan suara. Kan? Berkenaan dengan gerak bibir. Orang pekak sembahyang macam ni je. Diam aja. Nak latih dia gerak bibir ni. Biarlah macam mana pun nak latih. Bila saya banyak buat kelas-kelas dengan dia punya juru bahasa, saya buat kelas-kelas vokal dia orang panggil, dia orang mula-mula tak nak panggil saya. Saya ni dah dengan persatuan juga. Sebab dia orang menyangka saya akan charge. Buat kelas tu saya charge. Bila saya jumpa, bila saya kata, saya cakap dengan satu puan ni lah. Puan, saya tengok juru bahasa ni tak cantik lah dia orang punya sign language tu, saya kata. Bila dia buat depan-depan saya tengok, bila function, bila dekat berita, dekat TV, saya tak puas hati dengan dia punya expression, saya kata. Itu juru bahasa tu. Juru bahasa ni orang yang boleh dengar. Saya buat kelas, dia kata kita tak ada bajet Puan. Dia kata, saya kata astaghfirullahalazim, saya cakap. Kenapalah kau fikirkan bajet tu sampai kau menyekat ilmu tu. Saya kerja bukan kerana bajet. Saya kerja kerana saya nak share ilmu tu. Lepas tu dia terkejutlah dengan saya cakap tu. So saya kata berpuluh tahun dah kita kenal. Anak saya dah umur 34 tahun. Maknanya tolak ini 25 tahun kita kenal. Kan? Sebab tukar anak saya 7 tahun baru pergi sekolah semua. 30 tahun kita kenal. Macam mana tak ada terfikir ke nak panggil saya buat kelas. Bila saya dah buat kelas beberapa kali, dia punya presiden dia baru nampak bubbling yang saya buat tu semua yang orang pekak boleh buat. Saya buat terapi tu dengan orang pekak lah. Saya buat, dia boleh rasa, saya dengar bunyi, dia boleh rasa getaran dekat sini, saya suruh pegang, suruh dia orang rasa keluarkan. Jadi presiden tu juga orang yang ada separuh pendengaran. Dia kata dia faham vokal ni sangat membantu supaya orang pekak dapat
menyebut membaca Al-Fatihah dengan bersuara. Saya ajuklah. Amin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Nah, saya ajuklah sebab saya dah hidup dengan orang pekak tu, saya tahu suara dia macam mana kan. Yang penting tarik nafas. Alhamdulillah. Macam tu lah. Tapi saya akan latihlah lidah dia. Dulillahi Rabbil kan. Saya pernah dululah masa zaman tu, lama dululah. Saya pernah hantar saya punya kertas kerja kepada Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk buat terapi suara kepada anak-anak remaja ke anak-anak. Tapi dia orang kata dengan saya, mana sijil terapi tu? Saya tak ada sijil terapi, saya ada sijil vokal saja. Tapi saya tunjukkanlah buku-buku yang saya baca. Tapi saya anggapkan ketika itu Allah belum izinkan saya buat kerja tu. So, kertas kerja saya ditolak lah. Cerita lebih dalam lagi kalau saya nak cerita tentang hubungan-hubungan macam ni. Dia kalau dia tolak saja kita tak ada masalah. Tapi dia perlekehkan. Ya ke? Orang belajar vokal boleh buat. Macam tu lah muka dia kan. Belajar vokal boleh buat terapi ke? Macam tu. Pada saya, dia muhasabah diri saya balik lah. Apabila orang kata, puan saya boleh buat kek. Bagus tu. Kan? Saya tak boleh cakap, Puan Hamadah boleh buat kek ke? Tak percayalah. Tak boleh. Nampak? Saya muhasabah dengan benda-benda macam tu. Maknanya, oh ya ke boleh buat? Betul Puan Hamadah boleh buat? Buat nanti buatkan saya order terus. Nanti buat saya encourage. Buat lagi. Kemudian saya akan cakap, kalau saya kata dengan anak-anak murid saya akan rasa, saya akan kata, oh ni kek kamu ni kurang ni. Kalau kamu buat macam ni lagi, dia punya dia. Saya akan bagi. Tapi jangan kecil hati kalau saya tegur. Sebab saya nak benda tu lebih. Memang itulah. Ada satu anak murid dia beri saya rasa sambal dia. Rasa sambal, minta dia terus keluarkan kamera kan untuk nak buat review. Saya kata jangan review dulu sebab saya kena rasa sambal ni dulu. Saya seorang yang sangat jujur. Kalau tak sedap, saya akan cakap tak sedap. Minta maaf. Untuk bibir saya lah, untuk lidah saya lah. Pernah dia buat, dia kata tak apa, kita terima. Saya cakap saya makan. Saya kata Alhamdulillah, sambal daripada anak murid saya, si Polan di Sambalan. Siapa berminat boleh beli. Tapi untuk lidah saya, sambal ni agak pedas. Untuk lidah saya sebutlah untuk lidah saya. Mungkin lidah orang yang suka pedas, saya pedas. Dan untuk lidah saya, sambal ni kurang garam. Untuk lidah saya lagi kurang asam. Maknanya banyaklah benda kurang. Tapi saya kata untuk lidah saya. Untuk lidah orang lain mungkin okey. Kan? Tapi anak murid saya, Alhamdulillah dia tak ada pun cikgu. Tak ada. Dia okey je. Sebab saya kata saya tak boleh kata Alhamdulillah, sedap, belilah sambal ni sedap. Tak boleh, saya tak boleh tipu orang macam tu. Saya cakap anak murid saya minta maaf. Tapi kita doakan kalau ia rezeki kamu, orang akan tetap belilah. Orang akan beli dan rasa. Baru orang boleh kata, sama-sama tolong. Apa yang kurang? Macam itulah. Ya. InsyaAllah, Alhamdulillah. Jadi puan-puan, kita fahamkan vokal ni bersungguh-sungguh supaya puan-puan boleh dapat guna pakai untuk anak cucu juga. Untuk anak-anak cucu yang mana tak pandai bercakap, yang mana ada masalah pertuturan, nak sebut huruf tak betul, betul kan? Bermula dengan huruf di rumah lah, huruf-huruf perkataan dia. Macam dia cakap pelat-pelat banyak-banyak tu. Betulkan perlahan-lahan lah. Budak-budak kalau tak pelat tak comel pula. Kan? Bagi dia comel tu biarlah. Tapi perlahan-lahan. Macam cucu saya, bila dia sebut nama saya, Tok T, dia panggil saya Kok Ki. T tu jadi K. Kok Ki. Tapi saya suka usik dia. Usik kan? Pelan-pelan. Tapi lama-lama dia, bila nak bercakap tu, dia nak panggil saya, dia akan fikir kejap. Baru dia panggil. Tok T. Maknanya dia faham yang lidah dia kena kerja. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Itu eksperimen saya lah sebenarnya. Ya. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah semoga apa yang saya kongsikan ni dapat dimanfaatkan dan semata-mata kerana Allah saya kongsikan benda ni. Kalau tak faham memang saya alu-alukan pada persoalan-persoalan dan semoga dipermudah dalam urusan mengenal suara kita ni
permudahkan urusannya. Terima kasih banyak-banyak. Masa pun dah pukul 11.30. So kita tutup majlis kita dengan surah Al-As dan tasbih Cikgu, kafarah. Ya, saya nak tanya cikgu ni. silakan. Cikgu, saya macam mana saya nak buat bersungguh-sungguh macam mana cikgu buat rayu sampai menangis-nangis tu. Saya tak dapat lagi. Saya cari, saya usaha Ya. buat. Sebab tu saya akan buat mahabbah kedua. Mahabbah kedua ni kita buat 2 hari 1 malam ke 3 hari 2 malam. Okey, sebab saya nak latih benda-benda itu. Boleh tak? Boleh. Okey, bersedialah insya-Allah. Kita tengah cari lokasi. Right? Nanti saya share lagi macam mana. Cikgu, Ya. kita rotan Azmila bagi dia nangis. Dia tahu rasa nangis macam mana. Betul-betul dia nak merayu. Cikgu, cukup dah sakit. Tak mau dah. Cukup cikgu. Cukup. Masalahnya kawan, Mila ni susah nak nangis. Dia ni ketegak tau. Bukan, iyalah ketegak orang utara kata, orang biasa kata kerah hati. Hati degil. Hati tu dikerahkan buat apa? Hati tu kasih lembut. Hati tu nak bagi lembut. Masih Jangan cari banyak lagi lemak cikgu. dalam Masih hati. cari tak jumpa lagi cikgu. Tak apa, tak apa. Tengok cerita Hindustan Azmila. Cerita Hindustan. Boleh cuci Hindustan. mata punya. Sedih. Tak apa, pelan-pelan. Kita bagi dia tengok cerita-cerita yang sedih-sedih. Anak hilang mak kecil-kecil lagi. Susah payah. Bagi cerita sedih je kita tengok kat dia. Azmila ni kau cerita apa pun dia tak menangis punya. Kau ceritalah apa pun anak sedih, anak tak Cikgu, makan jangan apa, cerita. tak ada. Jangan cerita. Kita kurung di satu bilik. Kita layankan dia tu je. Sebab ada orang. Ya. Perasaan saya tu, bila saya tersentuh ya, baru saya nangis. Kalau kata saya tengok kawan-kawan menangis peluk aku, saya tak ada perasaan. Hak yang tersentuh tu hak macam mana tu? Tersentuh kadang-kadang macam saya mak saya muncul, arwah mak saya muncul depan saya. Sebab itulah Cik ni kalau kasih contoh hak dengan mak. Hak derhaka kat mak, mak tak ampun dosa, hak mak begini. Supaya datang mai, mak tu datang mai. Tapi buat tak peduli sebab mak ku dah tak ada. Mak tak ada tu, ambil perasaan mak tak ada tu, rindu kat mak tu, ambil. Mak, Cik rindu kat mak. Mak, Cik rindu kat mak. Mudah-mudahan Cik dapat mengaji baik ni, baik Cik bagi pahala kat mak nak. Mila. Mak tu kunci. Imagine kan time sakit kecil-kecil dulu kan. Kalau demam kan mak ada kan. Ni bila dah besar ni, bila sakit ni kan. Suami buat tak tahu, anak buat tak tahu, rindukan mak. Mak. Kakak nangis kan? Sekolah. Terima kasih. Saya nak tidur dah. Bye. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Baru nak cakap Hajar kata nak undur diri tapi dia bercakap lagi. Itulah. Betul. Recording nak off sekarang ke? Saya offkan. Okay, Sebab ada soalan yang boleh buat manfaat. Azmila, hang cari tu perasaan yang mai sentuh hang tu, mak hang tu, hang guna pakai dalam hal ni. Cuba cari. Saya kalau cakap bahasa utara mentera lah, tera. Kan? Kalau orang Kelantan kata koho pelan-pelan koho. Slow. Okey, boleh cari tu. Cari mak tu. InsyaAllah. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Bye Sasai. Bye Ida. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengar tu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua jumpa lagi di kelas yang akan datang. Terima kasih InsyaAllah Muhammadah. Bye-bye. Bahagia semua. Cikgu nak cakap sikit. Boleh banyak pun boleh Linda. Saya dah untuk majlis okey je. Saya Tutup off-kan. majlis. Oh, dah. Tak, maksud saya recording.